Dan macam mana nak lukis, itu pun soalan yang mesti keluar dalam final exam. So make sure you are able to do the drawing. Okay. Sin dengan cosine. Dia hanya ada dua graf saja, sin dengan cosine. Okay. So should be tak ada masalah lah. Okay, lepas tu kita dah belajar macam mana nak convert E kepada H, H kepada E, which is the relation between E and H. Okay. Kemudian untuk hari ini, simple saja, dia ada 3 main equation yang you akan apply lah. Okay, cuma kita saya terangkan dulu apa itu power and pointing vector. Okay, yang main topik dia adalah pointing vector. Pointing vector ni simple saja, iaitu dia menggunakan E dan H. Okay, kalau you tengok dia pergi kepada unit of E ini pun you dah tahu sebelum ni. The unit of E is volt per meter and then the unit of H is ampere per meter. So bila you kali dua ni ataupun cross product sebab dia vector so the cross product of E cross H dia akan hasilkan unit dia VA over meter square. So VA ni apa? Siapa yang tahu? Siapa tahu? Voltage kali dengan ampere. Ini power okay, simple. You dah belajar dekat banyak subjek dah ni. Voltage kali volt ampere. Volt ampere is a power So itu apa akan terjadi bila you cross product E dan H. Cuma dia bagi tahu ke sini, it is called a power density sebab dia bahagi meter square tu jadi density ada kat sini lah. Okay, dia adalah power density. Unit dia VA adalah watt lah, watt. Okay, itu apa akan terjadi. So apa maksud dia? The cross product E cross H result in a vector along the direction of propagation. Sebelum ni you pernah tengok last week. Direction of E cross product direction of H, ni dah pernah buat kan? Direction of wave. So AK is a direction of wave ataupun direction of the energy flow. Okay. Boleh nampak relation ni bukan first time You akan, kalau you dah belajar, you akan connected dengan the previous week punya content. Okay. So it is a direction of power. Power density punya direction you boleh tahu melalui AK lah. Okay, so at the end we define this as a pointing vector. Okay, ini adalah pointing vector sebenarnya. Okay, so ini adalah equation yang pertama yang you akan buat dalam final exam nantilah. You akan kira benda ni. Okay, pointing vector. Ada soalan? Simple je. Kita dah tahu E, kita dah tahu H dan macam mana nak convert antara satu sama lain. Dan kat sini E tu darab pula dengan H menghasilkan pointing vector. Itu saja. Okay. So ini teorem dia. Actually dia macam Coulomb's law, macam Gauss law punya teorem lah. Dia ada statement dia. So actually semua statement dalam subjek ni adalah sebenarnya equation. Okay. So apa dia nak bagi tahu adalah the net power flow out of a given volume V is equal. Okay. Ni equation. Sama dengan ada dua benda. Time rate of decrease dengan conduction losses. Okay. So saya tak nak pergi detail. Untuk terbitkan equation ni dia ada terang dekat bawah ni. Okay. Ini slide ni dah mula untuk terbitkan equation. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya rasa benda ni kita tak pernah tanya pun dalam final exam. Cuma ini just pengetahuan tambahan lah. Okay, macam mana teorem tu diterbitkan. So ini yang dia maksudkan. Apa tadi? Yang first kali adalah net power flow out of a given volume.
Okay, ini adalah net power flow out of given volume. Okay, kenapa volume? Siapa boleh tahu? Ni DS tapi dia tulis volume. Siapa boleh tahu? Ini refresh you punya knowledge on the previous chapter. Ni saya tanya saja-saja tanya je, nak test you punya understanding yang lepas-lepas. Di sini tulis volume tapi ni DS. Siapa boleh bagi tahu? Come on. Tak ada orang. Soalan soalan yang macam mana cakap Siapa tahu kenapa situ volume tapi yang ditulis dalam equation DS? Hmm. Saya nak cepat tapi lambat. Sir, kalau nak cepat tak tanya soalan lah, sir. Macam tu eh? Siapa tahu? Ataupun nak tanya, ataupun you nak tanya soalan, you tak faham soalan saya? Hmm. Net power flow out of a given volume. Dia kata volume tapi dalam equation ditulis DS. Tak apa. Next semester you akan masuk kelas. You akan jumpa face to face lah. Okay. So saya akan nampak you punya reaction bila jumpa face to face. Okay, saya akan boleh point siapa yang sepatutnya jawab. Ada 22 orang student, so saya tak pasti what happened behind that. Ada yang nak jawab?
Semua diam lagi. Volume, tapi tulis itu DS. Siapa boleh jawab? Soalan saya bukan soalan yang menyebabkan you dalam topik yang sama. Dia dah berlaku di topik-topik yang lepas. So this is a refreshing. Kalau you tak dapat tangkap, maksudnya yang lepas is you just clear out. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Masuk telinga kiri, keluar. Macam tu je. Okay, tak ada? Sir, yang tu macam Gauss law kan? Okay. Macam Gauss law, apa dia punya theorem ataupun apa dia punya connection dia? Kita ambil satu portion surface, lepas tu enclose dia dengan integrate dia untuk dapatkan volume dia. Okay. So itu yang tu yang saya nak dengar lah. Okay. Sebab ada circle di sini dan ada DS. Okay. So bila you ada closed surface, okay, dia punya keyword adalah closed surface. Closed surface sama dengan volume. Itu saja. Okay, ini bukan knowledge dalam chapter ni. Ini knowledge yang lepas-lepas. You dah tengok banyak benda ni. Kalau siapa yang tak faham benda ni, baru tahu hari ni, closed surface sama volume. Then you akan fail this subject. Okay. Sebab benda ni dah banyak dah. Alright. So saya pergi balik pada teorem ni, ada dua part, dia equal to the time rate decrease dengan conduction losses. So benda ni ada dekat dua term yang terakhir tu lah. Saya tak pasti yang mana satu. Sama ada yang ni mungkin conduction losses, yang ni time rate decrease sebab ada masa kan. Okay. But itu bukan sesuatu yang penting lah. Just nak relate dengan teorem tadi. Okay, yang penting adalah this slide. Okay. Dan nak habis dah slide ni. Lepas ni terus buat equation. Okay. Terus buat soalan. Okay, yang penting yang you perlu tahu dalam topik power and pointing vector adalah you kena tahu equation 9, iaitu ini adalah pointing vector lah. Nama dia adalah pointing vector, ini equation dia. Kedua adalah time average pointing vector. Ini adalah equation dia. Kalau you nak hafal, boleh hafal. Since ini open book kan, you boleh tengok nota je lah. Okay, time average pointing vector, equation 10. Yang mana untuk calculate time average pointing vector, dia menggunakan jawapan di equation 9. Okay, kalau you salah equation 9, you akan salah equation 10. Okay, please take note. Kalau you salah 9, you salah 10. Okay, yang ketiga yang terakhir adalah total time average power crossing a given surface. Ini definition dia. Ini equation dia. Okay, simple je equation dia, ds sebab dia ada surface kat sini. Cuma PAVE ni menggunakan equation 10. Kalau you salah 9, you akan salah 10, you akan salah 11. Boleh? Boleh faham? So 11 bergantung kepada 10, 10 bergantung kepada 9. Okay, 9, 10, 11 soalan wajib dalam final exam. Saya dah bagi tahu next 30 hari bulan Jun ni akan keluar equation 9, 10, 11 ni. Okay, saya dah bagi tahu So itu saja untuk pointing vector. Ini contoh, you boleh tengok kemudian. Saya nak terus pergi kepada soalan tadi lah. Soalan yang saya post dalam Facebook, bukan Facebook, WhatsApp group. Okay, soalan dia ada di sini.
Ini the first lah saya buat ini. Apa yang ni saya post yang mana? Yang ni yang first kan? Okay. So boleh cuba soalan ni. Saya bagi masa 10 minit. Ataupun ada yang dah buat boleh bagi tahu jawapan.
Okay, dah siap? Okay, maybe saya boleh tunjuk untuk soalan ni. Boleh dengar? Boleh sir. Okay, saya nak tunjuk cara ataupun teknik yang penting lah untuk kira pointing vector. Senang je, yang time average tu. Okay. Alright, so soalan yang B1, determine the electric field vector E. Okay, yang ni yang minggu lepas punya topik sebenarnya. 5 markah kalau you dapat convert daripada H kepada E. Okay, kita dah buat dah sebenarnya. Even yang soalan A dia pun yang minggu lepas pun kita dah buat. Macam mana nak convert E. Yang A dia convert E kepada H. Yang B convert H kepada E. Okay, yang tu you guna dua relation, iaitu amplitude dengan direction sajalah. So kat sini kalau you boleh nampak dia punya solution. The relation between E and H is given by, okay, so first dia guna magnitude. Dia guna eta 120 pi tu. So darab je, so terus dapat jawapan untuk magnitude. Magnitude untuk E lah. Okay. Kemudian direction. So direction dia guna formula ni lah. AK sama dengan AE cross AH. Okay, dia akan guna formula ni. So you just buat matrix. Okay, saya advise buat matrix. Jangan teka-teka, jangan letak tanpa bukti yang betul lah. Okay, so please do the matrix. Dan you akan dapat direction AE adalah AY. Dan you at last you boleh substitute saja magnitude dan juga direction. Okay, dapat 5 markah. Ada soalan untuk yang ni? Okay, saya rasa senang saja. Okay, kemudian ni yang the last one, the second one. Okay, the second one pointing vector. Dia hanya darab produk, cross product, very simple cross product saja. You dah tahu E apa, H apa kan? So you darab saja. Okay, 360 pi darab dengan 3 akan dapat 1080 pi. Cos darab dengan cos akan dapat cos kuasa 2. Simple kan? Okay. Dan termasuklah dia punya phase. Phase just remain the same lah. Sebab you dah darab cos dengan cos. Okay, kemudian vektor dengan vektor. AI cross product dengan AZ. Ini pun you dah buat sebenarnya. Okay, apa yang you akan dapat jawapan dia adalah direction ni adalah betul. Okay, kalau kita dah belajar minggu lepas, kalau sini negatif X, maksudnya dia akan propagate ke arah AX. Okay, boleh faham Ini you boleh double check lah. Kalau at last you dapat P tu macam mana direction dia. So kat sini dia betul lah. Ni negatif, so positif kat sini. Okay, ada soalan untuk pointing vector? Okay, kalau tak ada,
Yang kedua adalah time average. Yang ni yang tricky tapi sebenarnya senang. Okay. Time average pointing vector, jawapan yang you dapat tadi P ni, you akan masukkan dalam ni. Okay, dia akan integrate dalam satu tempoh. 1/T darab dengan integration satu tempoh. Daripada 0 sampai T. Ni tempoh. Okay, so macam mana nak selesaikan satu tempoh punya trigo ni, cos square. You nanti akan ada macam-macam lah, cos square, sin square. Macam mana nak selesaikan ni? Siapa tahu? Ini you dah buat dalam apa tu? Calculus. Macam mana nak integrate, how to solve integration of cos square x. Contoh. Cos square x dx. Okay. Macam mana nak selesaikan ni? Okay. Ni bukan subjek EMT, ini subjek math. So, kalau you refer trigo, ni table of formula dalam final exam akan diberi. Okay, semua information dah ada dalam ni. So, apa yang you perlu buat is convert cos square. Ada tak dalam ni cos square? Ataupun you boleh apa? You boleh search. Kat sini ada. Okay, cos square A. Maksudnya cos square A sama dengan 1 tambah cos 2A bahagi 2. Okay. So di sini you kena convert cos square kepada yang tadi tu. So dia akan jadi 1/T integrate 1 tambah $1080 mungkin saya boleh letak luar. Okay, 1080 pi sebab yang nak convert is cos square. Okay, 1 tambah cos 2. Tapi saya kena letak 2 kat luar. Okay, cos 2 20 kali 10 kuasa 8. Okay, tulis balik je semua, tolak 2x. Okay. Apa tu? Direction pun you boleh letak sini, tak nak kacau kan. AX. So ni adalah dt. Okay, boleh faham sampai sini? We need to convert ada bahagi 2 So saya letak 2 kat sini. Ada soalan sampai sini? Skema ni dia tak tunjuk jawapan ataupun step ni. Ada soalan? No, sir. Okay. So kat sini ada 2 term yang you kena integrate. Satu adalah 1, lagi satu adalah cos 2 bla bla ataupun cos 2 theta. Okay. Tempoh dia daripada 0 hingga T lah, satu tempoh. Yang saya nak bagi tahu dekat sini adalah, yang ni very important point yang menyebabkan dia jadi senang. Okay, any cos, contohnya cos theta d theta, bila you theta tak sesuai kot T lah. Okay, cos T dt daripada 0 hingga T.
Satu tempoh. Okay, sama juga cos ke ataupun sin. Nanti you confuse pula. Cos ataupun sin. Daripada cosine hingga t. Siapa tahu jawapan dia? Siapa yang pernah melalui subjek math extensively ataupun dia masih ingat? Siapa tahu jawapan ni? Kita integrate satu cycle sin dengan cosine akan dapat apa? Ini important, very important knowledge lah dalam math. You akan guna banyak tempat. Mungkin dalam power elektronik ada benda ni. You integrate, integration is luas di bawah graf. Okay, integration is luas di bawah graf. Bila you integrate sin dengan cosine, hasil dia akan dapat apa? Siapa boleh jawab? Kalau tak ingat boleh lukis. Katakan ini graf sin. Ataupun ini graf cosine. Okey, satu tempoh. Satu tempoh. Okey, saya cakap tadi, integration adalah luas di bawah graf. Bila you kira ni, total dia akan dapat apa? Kosong. Ya, itu yang sangat berguna. Boleh faham? Faham ke tak faham ni? Okay, so you just ingat gambar ni, satu bukit positif, satu bukit negatif. Bila you tambah, dia akan hilang semua. Sama juga dengan cos. Okay, so integration untuk sin cos, tak kisahlah dia ada 2 ke, dia ada 2000 ke dekat depan ni. Okay, sebab 2t is just a shifted ataupun 2t apa? Dia shifted kan? Ataupun dia besarkan dia punya time frame. Okay, tetap dia akan dapat 0. So maksudnya dekat sini, untuk case cos 2 bla 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 ni, you tak perlu kira lah. You akan tulis terus 0. So you hanya fokus dekat satu ni saja. Sebab tu jawapan dia adalah macam ni lah. Maksudnya you hanya integrate kosong hingga t dt. Ini of course you akan dapat t kosong hingga t. So jawapan dia adalah t lah. So sebab tu dia punya jawapan last sekali kat sini t. Okay, 2 saya dah bawa kat luar lah. Okay, ada soalan? Ada soalan, time ni lah nak fokus, nak tanya saya, time ni lah. Bila dah fokus ni, bila dah firm, okay. Next final exam tinggal nak practice sikit-sikit je. So nak tanya, kalau kita dah tahu kan T tu kosong, so nak tunjuk juga jalan kira macam mana boleh dapat kosong tu? Boleh dapat T je? Kalau you sepatutnya tulis lah. Sebab ini skema jawapan. Skema jawapan ni kita tak bagi pada student. Skema jawapan ni untuk panduan lecturer je. Lecturer dah tahu dah macam mana dia punya ending dia. Okay, so you as a student kena tulis jalan kira yang macam ni lah. Okay. Ada lagi soalan? Okay, kalau tak ada, jawapan dia adalah 540 pi AX.
Kemudian yang last sekali adalah time average pointing a given surface. Okay, dia bagi surface 2x plus 3y5 ni. Okay, so untuk case ni you kena convert dia kepada vektor sebab dia punya formula yang adalah ni lah. Okay, cuma ds tu dia tak dia biasanya dia dah bagi value s tu. So actually tak kira pun ds ni. Okay, kalau kita tengok sini dia tak kira pun. Dia S tu you dah boleh tahu daripada square plates of side 10 cm. Okay, maksudnya 10 kali 10 ke 10 kali 20. Tak ingat. Soalan dia adalah 20. Okay. Through a square plate of side 20 cm. Square adalah segi empat sama. So jawapan ini 20 bukan 10 Okay, so 20 cm kali 20 cm. Mesti convert ke SI unit. Okay, tak boleh guna cm So dia dah convert 20 cm adalah 10 kuasa negatif 2 lah dekat sini. Okay, kalau you tengok line ni sebenarnya kiraan dia senang saja. 540 diambil daripada soalan 2 tadi. Okay, 540 pi AX. Kemudian dia kira 20 kali 20 iaitu this one. Kemudian vektor, dia convert ni kepada vektor. Senang saja nak convert kepada vektor iaitu 2x jadi 2ax, 3y jadi 3ay. 13, punca 13 ni adalah 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 jadi punca 13. So itu adalah dia punya normal vector to the surface. Okay, kemudian selesaikan. This is a dot product Dot product AX dengan AX saja yang akan efektif. And at the end jawapan dia adalah 37.64 watt. Okay, ada soalan? Dia sebenarnya senang kalau you nampak teknik dia. Soalan ni patut score full marks. Cuma jangan salah. Okay, sebab dia berkait Kalau you dah salah dari, contohnya you dah salah dekat soalan 1 lagi, nombor 2 akan salah, nombor 3 salah dan seterusnya. So please be careful. Dia senang-senang tapi nak kena berhati-hati lah. Okay, ada soalan? Boleh tanya sekarang. Any question? Okay, kalau tak ada, saya dah habis. Saya rasa saya dah habis sampai kat sini. Untuk soalan ni, saya minta you buat sendiri. Dan share jawapan you macam sebelum ni lah. Okay, share jawapan dalam WhatsApp group. Once ada seorang je share, saya akan bagi jawapan untuk soalan ni lah. Okay, you ada masa, ada masa lagi, you boleh terus buat. Okay, for the sake of nak dapat jawapan saya lah. Okay, saya tak tengok, saya tak kisah jawapan tu betul ataupun salah. Saya nak tengok effort you buat untuk selesaikan. As long as seorang je post, okay, bukannya ramai saya akan share jawapan. Tapi itulah, nak dapatkan seorang post tu memang sangat, saya tak tahu kenapa. Okay. Okay, ada soalan lain?
kelas ni pun dah jadi 21 orang. Saya tak tahu lagi yang balance tu macam mana nasib dia. You ada apa? Ada test ke apa? Student yang lain yang sebab tak dapat join tu kenapa? Ada test ke? Ada presentation? PSM dah semalam kan? Anyone yang boleh bagi tahu? The reason kenapa the attendance is quite low. Okay. So kalau tak ada apa-apa, saya akan berhenti sampai sini. Assessment yang belum selesai adalah, saya rasa ada lagi satu, quiz 5. Okay, quiz 5 dengan assignment 2. So quiz 5 kalau dah ready, bila-bila masa saya akan share dalam WhatsApp group lah. Okay. Assignment 2 20 hari bulan ni. Make sure you submit full Okay, alright. Itu saja kalau tak ada soalan. See you masa yang lain. Mungkin kita akan buat juga Google Meet untuk proctoring untuk final exam. Okay, saya akan on proctoring untuk final exam pada 30 hari bulan Jun. Okay, dah tak lama 30 hari bulan. Lagi 2 minggu. Okay, so please prepare for your final exam. Okay, you masih ada peluang untuk tanya kalau nak tanya through the WhatsApp group lah. Okay, alright, that's all. Thank you very much. Good luck for your final. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.